Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, iaitu dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. InsyaAllah kita habiskan surah ini kerana kita ada penghujung dah. Ada 2-3 ayat saja lagi untuk habis surah Al-Isra ni. Dan insyaAllah kita akan sambung selepas ini dengan surah Al-Kahfi. Baru ni kita berhenti sehingga ayat 100 ni surah Al-Isra ini. Yang mana dalam perbincangan yang lepas Allah SWT menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, dan mana mereka ni dikenakan hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada yang dikenakan azab dengan tenggelam dan sebagainya. Dan kemudian Allah SWT menyebut kepada kita bahawa Al-Quran ini diturunkan dengan kebenaran, dan Allah SWT menghantar Nabi dan Rasul ni adalah untuk menjadi mubasyir wa nazir, iaitu membawa khabar gembira dan juga memberi amaran. Malam ini kita sambung, tapi kita ulang balik ayat 105. Kita mula daripada ayat 105 sehinggalah insya-Allah sampai akhir surah, iaitu ayat 111 surah Al-Isra ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmat kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan. Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Maksudnya adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan yang benar, iaitu pertama menjadi hidayah dan petunjuk kepada manusia, dan Al-Quran pula mengandungi kebenaran-kebenaran meliputi dasar-dasar tauhid, dasar hukum, akhlak, ilmu pengetahuan, nasihat dan lain-lain. Itu Tuhan sebut tujuan Quran ni Tuhan turun untuk membawa kebenaran, dan kebenaran dari Quran ni tidak ada sebarang keraguan di dalam Quran ni berbanding dengan kitab-kitab suci yang lain. Sebab tu kita tengok dalam permulaan surah Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab suci iaitu Quran ni yang mana la raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau kita ngaji perbandingan agama ni, agama-agama langit ni dia ada 3 agama langit. Dia dipanggil agama samawi dalam istilah, iaitu agama yang berasaskan kepada wahyu. Lain daripada itu dipanggil dalam satu istilah dipanggil agama budaya, macam agama Hindu, agama Buddha, agama Sikh, agama Zoroaster dan sebagainya. Dalam istilah dipanggil agama budaya, iaitu agama yang lahir daripada pemikiran dan juga kebijaksanaan individu-individu yang tertentu. Macam contohnya Buddha lahir daripada pemikiran Gautama. Gautama ni seorang anak raja yang lari daripada istana kerana tidak suka melihat kehidupan yang mewah dan kemudian penderitaan yang dihadapi oleh rakyat dia. Jadi akhirnya dia tinggal istana, tak saya jadi raja, dia bawa diri, dia bersemadi di bawah sebatai pokok, duduk bersemadi ni, bertafakur, duduk memikir, duduk merenung dan sebagainya, sehingga akhirnya Tuhan buka ilham kepada dia. Dia bawa ajaran agama yang baru dinamakan Buddha. Buddha ni sebab kebetulan ada satu riwayat sebut pokok di bawah, pokok di mana dia bersemadi itu dipanggil pokok Bodhi. Pokok tu nama Bodhi. Jadi agama dia dipanggil Buddha, dan dia ni dipanggil Gautama. Gautama ni nama dia, Gautama, Siddhartha Gautama. Tu nama dia, Siddhartha Gautama. Jadi dia ni bawa agama Buddha. Sebab tu agama Buddha ni dia tidak bicara tentang Tuhan.
Agama Buddha ni tak ada konsep ketuhanan dalam dia. Dia hanya mencari kedamaian dalam hidup, mencari apa itu panggil sebagai nirvana. Nirvana ni perkataan Sanskrit. Ada dulu kan pasaraya nirwana di Quebec tu. Tu nama daripada Sanskrit, nirvana. Nirvana ni mencari nirvana, iaitu bila kita bertafakur, kita kosong ke segala fikiran kita sehingga kita mencapai ketenangan. Dia dipanggil fana. Fana dalam tasawuf kita panggil fana. Masa tu tak rasa apa satu. Tu agama Buddha daripada Siddhartha Gautama. Cuma kalau kita pergi panjang sikit lagi, orang-orang yang mencapai taraf rohani yang tinggi dalam agama Buddha ni panggil Bodhi. Buddha dipanggil Buddha. Buddha ni seorang yang mencapai taraf yang tinggi dalam agama dia. Kalau kita nak banding dengan Islam, mungkin orang ni mencapai taraf wali. Wali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada satu pandangan yang mengatakan dalam Buddha ni ada juga konsep ketuhanan, iaitu dia panggil hak paling tinggi daripada skala Buddha yang ada ni, dia panggil Adi Buddha. Adi Buddha ni merujuk kepada suatu zat yang tinggi lebih daripada Buddha-Buddha yang ada. Jadi kalau kita nak pelaga dengan agama ni, mungkin maksud dia Tuhan lah. Tapi secara umumnya Buddha ni dia tak bicara tentang Tuhan. Dia hanya membicarakan tentang nirwana saja, mencapai taraf nirwana. Baik juga agama-agama yang lain. Agama Sikh ni diasaskan oleh seorang nama Nanak, Guru Nanak. Guru Nanak ni bila tengok di India pada waktu tu orang Islam perang sama dengan orang Hindu. Melawan semacam perang apa, bunuh-membunuh, takluk menakluk. Akhirnya dia fikir kena cari satu jalan penyelesaian kepada permusuhan dan pembalahan ni. Lalu dia cipta satu agama, dia panggil agama Sikh. Agama Sikh ni cantome daripada agama Buddha dengan agama Hindu. Sebab tu dia pakai serban. Serban tu lambang kepada orang Islam. Lepas tu dia ambil 2-3 kawan. Kalau kita tengok tu dia campur sebab tu kuil dia Gurudwara. Kuil dia tu dia panggil Gurudwara. Gurudwara ni pun bentuk dia tu kadang-kadang kubur dia sebuah masjid. Masjid tu agama Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh seorang bernama Guru Nanak di India tu. Jadi contoh. Kemudian dalam agama Hindu ni pun dia kalau kita baca pun dia tidak tahu puca. Cuma dia ada asas kitab dia. Veda, dia kata kitab Veda, Rig Veda. Satu lagi tak ingat nama ke apa. Dia ada 3 kitab dia yang besar. Daripada inilah tubik pegangan-pegangan kepercayaan dengan Tuhan-Tuhan yang banyak. Tapi hak ni ada konsep ketuhanan. Tapi hak ni pun pengkaji menyebut ni bukan agama Samawi. Dia ni agama budaya. Agama Samawi ni 3 ya, iaitu agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam. Sebab 3 agama ni dia ada kitab suci dan percaya kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma konsep wahyu tu berbeza. Kalau dalam agama Kristian, wahyu ni dia panggil God inspired. Iaitulah Tuhan beri ilham kepada rasul, kepada utusan dia, dan mereka ni menyampaikan agama kepada orang-orang dia dan ditulis kitab tu. Kita Islam pun ada konsep wahyu, tapi konsep wahyu ni kita ni ialah tanzil. Kita panggil tanzil, turun daripada langit, daripada Allah SWT kepada nabi-nabi dan rasul-rasul melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi sini Tuhan sebut wabil haqqi anzalnahu. Ajaran Islam ni ataupun dalam konteks khusus ni Quran ni ataupun Islam ni turun dengan kebenaran, iaitu dia ni hak betul. Mari betul daripada Allah SWT berbanding dengan kitab Taurat dan kitab Injil yang ada di kalangan orang Yahudi dan Kristian hari ni tidak original. Dalam Quran disebut sudah ditahrif. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Dalam satu ayat tu dia kata, kemudian ayat lain tu kata yuharrifunal kalima min ba'di mawadhihi. Tu dia sebut sendiri. Kitab Injil, kitab Taurat ni yuharrifuna, sudah dipindah oleh pendeta-pendeta, oleh padri-padri, dia ubah suara. Cuma ada tafsirnya, 2 tafsirnya dalam perbincangan akidah ni. Ada ulama mengatakan yuharrifunal kalima tu, mereka mengubah kalimah tu, maksudnya dia tukar perkataan. Jadi isi dia lain dah. Tidak macam asal. Ada satu pandangan mengatakan yuharrifunal kalimah ni
Mengubah kalimah ni maksudnya memberi tafsiran yang salah, tafsiran yang menyeleweng daripada tafsiran yang sebenar. Dia dua pandangan kalau kita baca dalam perbincangan, dalam tafsir pun ada dibincang benda ni oleh para ulama. Jadi yang tidak berubah ni, yang kekal original seperti mana diturunkan kepada Nabi, sampailah kepada kita ini Quran saja. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan sebut wabil haqqi anzalnahu, dengan kebenaranlah kami telah menurunkannya. Menurunkannya ni boleh kita terjemah menurunkan Quran. Hu tu maksudnya Al-Quran ataupun Islam itu sendiri. Sebab Islam itu terkandung di dalam Al-Quran. Dua-dua tu betul. Kemudian Tuhan kata wabil haqqi nazala, dengan kebenaran juga dia turun. Diturunkan dengan kebenaran juga turun. Makna tujuan dia ialah bawa kebenaran. Sebab itulah kita nak cari kebenaran yang sebenar dalam hidup ni, kita hanya merujuk kepada Quran saja dan tafsirannya oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan jumpa kebenaran yang sebenar selain daripada Quran. Kalau kita baca dalam Bible ke, baca dalam Taurat ke, kita tak akan jumpa kebenaran hak benar. Hak sebenar-benar tak ada. Hak sebenar ni duduk dalam Quran. Sebab tu kita orang Islam akhir zaman ni kita kena pergi kepada Quran. Dan tak boleh rujuk kepada kitab-kitab yang lain kecuali untuk perbandingan. Nak buat kajian perbandingan bolehlah kita baca Taurat ke, baca Veda ke, baca gapo. Tapi kalau nak cari panduan tak boleh. Zaman Nabi penuh sahabat baca Injil. Nabi tegur, apa baca? Dia kata nak tengoklah. Kalau boleh buat panduan. Nabi kata cukuplah dengan Quran. Kita orang beriman ni cukup dengan Quran. Hak Tuhan buat turun kat aku, hak aku sapa ni padan tu. Tak payah kita nak cari panduan hidup ni selain daripada Quran. Jadi kalau kita ambil pahaman ni, mana kita dalam hidup ni pegangan kita Islam, Quran dengan Islam. Kita orang Islam tak perlu cari lain. Segala-galanya ada dalam agama kita. Kebenaran, kebaikan, gapo semua kita kecek buat gapo pun dalam kehidupan kita ni kita akan jumpa panduannya di dalam Al-Quran. Sebab tu orang beriman tak perlu cari lain, tak perlu belik lain, tak perlu kelebek lain, duduk dalam Quran dan kemudian hadis Rasulullah SAW. Dan lepas tu nak tambah sikit lagi kat pandangan ulama. Pandai ulas ulama. Sebab mungkin ada dalam Quran ni kita tak boleh faham dengan jelas kecuali dengan merujuk kepada hadis Nabi. Dan ada juga boleh jadi hadis Nabi ni tak padan dengan pemikiran kita. Kita perlu kepada ulama yang menghuraikan maksud daripada hadis tersebut. Jadi gabungan ni Quran, hadis dan kemudian ulama. Quran dengan hadis ni tak boleh tolak. Hak tu 100% kena pakai. Hak ulama ni atas kita. Sebab ulama ni dia manusia, dia berijtihad. Ada ijtihad dia yang betul, ada ijtihad dia yang salah. Bukan kata kita nak melekehkan ulama, menghina ulama, tidak. Tapi ulama dia manusia. Sebab tu pandangan ulama ni dia tidak 100%. Tidak serupa kita pergi hadis, tidak serupa pergi Quran. Kalau pegangan ulama tu tepat dengan maksud, dengan kehendak Quran dengan hadis, itulah hak sebenar. Tapi kalau pandangan ulama tu bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan Quran, nas yang zahir, maksud yang jelas, maka kita tak boleh pakai. Itu beza dia situ. Tapi Quran ni kena pakai 100%. Tak boleh nak takwil. Hadis tak boleh nak takwil. Hadis yang sahih, maksudnya hadis yang sahih. Sebab hadis ni ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Dan kalau kita ambil dua pembahagian, hadis yang sahih dengan hadis yang kita panggil hadis maudhu', walaupun tak boleh panggil hadis sepatutnya. Jadi dua, hadis betul dengan hadis yang maudhu', atau hadis yang direka. Bila sebut hadis sahih, kita tak boleh tolak. Adapun hadis dhaif ni atas kita, nak pakai boleh, tak si pakai boleh. Sebab tu ulama dia kata bila kita kecek bab akidah, bila kita kecek bab hukum, kita kena pakai hadis sahih. Hadis dhaif tak boleh pakai dalam bab hukum, tak boleh pakai dalam bab akidah. Sebab tu hadis dhaif ni biasa digunakan dalam bab fadail, kelebihan bersugi, kelebihan pakai serban, kelebihan gitu, kelebihan ni yang panggil fadail. Kelebihan ni kita boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau nak bab kecek bab akidah, nak kecek bab hukum, hanya hadis sahih saja yang kita boleh pakai. Ini kita kena faham situ. Jadi sebab tu dalam bab akidah, kalau tak ada hadis yang sahih, tak ada nas pula, tak boleh pakai lah. Walaupun orang kecek tu orang alim,
orang yang kita anggap orang alim, tapi kalau dia kecek tu sandaran dia tak ada dalam Quran ataupun hadis yang dia pakai tu bukan hadis yang kuat, hadis yang sahih, kita tak boleh pakai juga. Bab hukum, bab akidah. Jadi situ kita kena cermat. Kita kena cermat supaya kita tidak keliru. Kita tidak keliru. Sebab tu bila kita jadi orang alim, sebab tu saya selalu sebut walaupun saya ni bukan orang alim, tapi kita nak beringat orang-orang alim ni, sebab tu bila mengajar, bila beroyak kena beringat. Nak beroyak, nak mengajar ni pasti kalau kita royak, terutama bila masuk bab akidah, bab hukum ni, biarlah ada nas yang jelas dalam Quran, ada nas yang jelas dalam sunnah Nabi. Jangan kita pakai asal temu dalam kitab, kita royak kat orang. Asal temu dalam kitab, kita pegang dengan tidak ada sandaran yang kuat dan sandaran jelas. Kerana ini boleh menimbulkan masalah, boleh mengelirukan ummah, dan kemudian boleh menyebabkan orang menyeleweng. Orang boleh menyeleweng sebab orang awal ni dia tak baca dah Quran, dia tak ada, dah bukan tahap dia nak pergi ngaji Quran tu, nak rujuk, nak baca hadis pun tak, dia hanya dengar gapo kita royak dalam masjid, kita royak dalam ceramah. Tu ya orang awal. Jadi sebab tu bila kita jumpa royak kat orang yang panggil ustaz ke apa ni, penceramah ke, pendakwah bebas ke apa, kita kena pastikan barang kita royak tu barang yang ada nas, terutamanya bab akidah dengan bab hukum. Hal ni penting. Hal ni kadang-kadang sebahagian daripada kita tidak beringat. Dia tidak beringat. Asal sedap beroyak kak, jolol lah. Royak benda pelik-pelik kak, apa tengah orang hebat ustaz ni, barang tak boleh fikir dia royak. Memang tak boleh fikir sungguh, muka barang tak ada dalam kitab. Atau barang tak ada dah. Jadi sebab tu, sebab kadang setengah-setengah tidak kata siapa-siapa, tapi kadang ada kadang kita ni dia nak orang ralik dengan dia. Orang urung dia. Dalam zaman dulu kalau kita mengaji ilmu hadis ni, ada zaman dia panggil qusas, tukar cerita, al-wa'az wal qusas dalam istilah. Orang ni tujuan dia baik, dia nak ajak orang ke agama, tapi kerana ghairah yang melebihi daripada hak, sehingga akhirnya tubik benda-benda hak tak ada asas di mulut dia. Ada setengah tu siapa reka hadis. Zaman dulu berlaku dalam kitab kalau kita mengaji ilmu hadis ni, sebab tu tubik hadis palsu. Hadis yang kita panggil hadis palsu, hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni direka oleh orang-orang yang dua tujuan. Kata ulama, tujuan pertama ni tujuan baik. Dia ni nak orang juru, dia nak seorang buat benda molek. Nak seorang ni amal benda-benda yang comel, maka dia reka hadis nak menarik orang. Ada seorang lagi pula bahasa gila glamour. Bahasa kita lah ni gila glamour. Nak ke nama, nak ke sohu. Kalau main YouTube kan nak ke rating. Nak ke rating, kalau Facebook apa nak ke rating. Jadi dia cipta benda-benda yang tak ada pada asas. Dan kadang-kadang dia nak bodek pemerintah. Macam ada satu cerita disebut seorang khusus ni, dia tengok khalifah pada waktu, tak ingat khalifah nama gapo, zaman Abbasiyah, suka perok burung ni, burung pati, burung hok tandai terbeh, perok burung. Jadi dia pergi tengok, pergi dekat ni nak bodek khalifah. Dia kata ada dalam hadis, Nabi kata antara benda bagusnya perok burung gapo. Benda tu tak ada hadis hok dia reka. Hadis hok dia reka. Jadi khalifah sengih, khalifah tahu dah dia nak bodek. Tapi khalifah ni siang dia wi juga hadiah ke dia. Wiyah ke dia latih jadi senator ke, jadi menteri ke sebagai contohnya. Buat lagu tu. Jadi ayat perangai ada. Ada orang lagu tu. Dan ada seorang ni dia satu peristiwa Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni ulama besar. Selepas pada Ahmad bin Hanbal. Dia ni ahli hadis. Satu kali dia ke jalan satu bandar, dia berhenti semaya. Penuh orang duk dengar, orang ngajar. Orang ngajar, kita panggil khusus. Masa zaman itu istilah khusus. Kalau kita penceramah bebas. Duk ngajar, sebut hadis daripada sekian-sekian, sebutlah nama dia. Salah seorang daripada Yahya bin Ma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini. Yahya ni dengar. Ya, aku tak ajar riwayat, dia kata hadis. Ni dia cerita sendiri, Yahya bin Ma'in cerita. Satu kali dia takut pergi satu tempat, orang penuh dengar orang ngajar. Penceramah tu sebut satu hadis, dia ambil hadis ni antaranya daripada Yahya bin Ma'in. Aku tak aja dengar dia kata hadis ni, aku pun tak pernah riwayat. Lalu bila kawan tu sudah mengajar, dia bangun minta maaf tu dia kata, saya ni nama saya Yahya bin Ma'in. Tu yang sebut dalam riwayat hadis tadi nama saya Yahya bin Ma'in, tapi hadis ni dia kata saya tak pernah temu. Saya sendiri pun tak pernah riwayat hadis ni. Macam mana sebut nama saya? Tapi kawan ni ceramah ni bahasa Hausa.
Dia jawab mudah. Dia kata mu seorang kau nama Yahya bin Ma'in. Ramai lagi orang nama Yahya bin Ma'in. Tengok dia pusing cerita. Ni disebut dalam kitab. Nak ayat pelawak mereka hadis ni dah jawab balik. Sedangkan Yahya bin Ma'in ni dalam ilmu hadis seorang tu ya. Seorang tu bila sebut Yahya bin Ma'in, orang kenal seorang ni ya. Tak ada orang lain. Rawi dan juga ulama. Jadi ini contoh-contoh yang ada dalam sejarah. Dalam zaman law ni pun kalau tak beringat, penceramah-penceramah ni kemungkinan akan termasuk dalam kumpulan yang disebut Wa'az dan Qusas, yang mana mereka ni tersilap meriwayatkan hadis-hadis. Law ni orang tak reka hadis, tapi dia cerita. Wak mari hadis-hadis, wak mari cerita-cerita yang pelik. Supaya orang ni galik dengan ceramah, dengan kelas dia, dengan kuliah dia. Jadi kena beringatlah tu. Jadi balik pada cerita kita ni, jadi Quran ni buat turun dengan kebenaran. Dan kemudian Tuhan kata, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Kami tidak utuskan kau Muhammad kecuali membawa berita gembira dan juga membawa amaran. Berita gembira maksudnya orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh akan mendapat keampunan Tuhan dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu berita gembira. Ada pun orang yang tidak beriman ni akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan akan dimasukkan dalam neraka. Itu masuk mubasyiran wa nazira, ujung jatuh seksa. Kalau kita percaya dengan ajaran Nabi, beriman, beramal soleh, insya-Allah akan masuk syurga. Sebaliknya kalau kita tak beriman, kita lawan. Ada pun beriman tapi lawan juga, pada juga dia percaya tapi dia lawan. Ada pula orang tak percaya langsung dah lawan, sungguh-sungguh pula lawan. Jadi orang ni akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya Tuhan kata wa Qur'anan faraqnahu. Ini kita baca dah, cuma ulang balik. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan dia supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang, dan kami menurunkannya berasu-asu. Mana Tuhan kata aku sengaja turun ke Quran ni secara apa ni dia panggil munajjaman ataupun mufarraqan. Dalam istilah tu dia panggil munajjaman. Bahasa putih panggil piecemeal. Piecemeal ni sikit-sikit. Ide sikit-sikit. Kalau kita makan menu Cina, masuk ke Cina ni mari sekara, lepas tu sekara. Orang putih pula kita ada satu menu, lepas tu satu menu. Tidak seperti kita Melayu bus bokor lalu. Orang Melayu kalau dia makan dia ide bokor lalu. Ada belakang dalam tu. Tapi kalau Cina orang putih ni dia biasa wak arisa. Habis tu wak marisa. Kadang-kadang sampai 7, 5, 7 sebelah kos dia panggil. Menu berbeza-beza. Jadi Quran ni Tuhan buat turun sikit-sikit. Sikit-sikit dalam masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tujuannya sini dia ayat supaya mudah difaham dan juga mudah dihafal. Tujuan itu sebab kalau turun sikit-sikit dia ngambak, dia baca, dia faham, dia ngapa ayat. Kalau Tuhan turun stokor ni apa ni 1960 ayat payah nak ngapa, tapi Tuhan turun sikit-sikit. Jadi dia umat pada waktu itu tu untuk baca, faham dan boleh hafal. Itu tujuan. Kemudian yang kedua ialah diturunkan secara berasu-asu. Tujuannya ialah mengikut keperluan semasa. Mengikut keperluan semasa. Sebab tu ada ayat yang menjawab persoalan-persoalan. Yang macam saya sebut dulu bermula dengan wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Ada yas'alunaka ni di Mekah. Wa yas'alunaka anzil qarnain. Dari surah Al-Kahfi, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Ayat ni turun di Mekah. Kemudian wa yas'alunaka anis saah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Ada juga ayat yang turun di Madinah. Wa yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita yang didatangi haid. Tanya lagu tu. Kemudian wa yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Ada satu surah Al-Anfal tu. Mula dia wa yas'alunaka anil anfal. Qulillahil anfal walir rasuli. Ada ayat tu seterusnya. Jadi Tuhan jawab kul tu jawab pe Tuhan.
Jadi ada ayat ni turun berdasarkan keperluan semasa menjawab persoalan-persoalan. Dan ada ayat ni ialah untuk membetulkan keadaan. Sebab tu ada satu istilah dalam kali kita ngaji ilmu tafsir, dia panggil nasah dan mansukh. Iaitu terhapus. Ayat yang menghapus ke ayat yang lain. Ataupun kadang-kadang nasah mansukh ni berlaku di segi maksud. Ayat tidak masuk, tapi hukum berubah. Sebab tu dia kata manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Tu dia kata manansah min ayatin, kami tidak nasahkan sesuatu ayat itu illa na'ti bi khairiha, kecuali kami buat mari hok lebih molek lagi, au bi mithliha, ataupun yang seumpama dia. Sebagai contoh gapo dalam bab hukumnya orang berzina. Hukumnya orang berzina ni pada mereka awalnya di kita kata apa, dibuai daerah ataupun dikurung. Dikurung sampai mati. Kalau seorang itu sabit berzina, dia ni kena kurung di satu tempat sampai mati. Tak boleh jumpa orang, tak boleh tubik ke apa, tapi orang boleh makan minum setiap hari sampai dia meninggal dunia. Itu mereka awal. Lepas tu barulah mari hukumnya rejam. Hukumnya rejam ataupun hukumnya sebab. Jadi proses tu. Begitu juga tetapi arak ni dia mari ada perekat-perekat dia. Dia ada tadrij dalam pelaksanaan. Mula-mula tuan royak arak ni al-khamru wal maisir ni tak molek. Benda tak bagus. Maka janganlah kamu buat. Kemudian mari ayat jangan minum arak ni jangan semaya dalam keadaan mu ni tak betul. Mabuk. La taqrabus solata wa antum sukara. Masa tu tak haram lagi arak. Boleh minum arak. Cuma bila minum arak tu dalam satu riwayat disebut Tok Imam tu baca silap. Kemudian dia tengah mabuk kan. Mabuk lepas minum. Mari semaya jadi Tok Imam. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Bila baca qul ya al kafirun ni dia tak sebut la. Qul ya al kafirun kan dia ada la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'buduna ma a'bud. Dia pergi baca a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud wa ana abidu ma abattum wa antum abiduna ma a'bud. Tak ada la tu ila habis. Ila habis lah. Jadi geger orang belakang ni tak ada la. Kat tempat kita ni pasal lakum dinukum tak ada mari. Kau ni tak ada la. La tak ada. Jadi geger orang riput pada Nabi tu imam mayat tak baca Quran tak betul. Lalu turun ayat barulah turun ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan minum arak dalam keadaan dalam jaga semaya dalam keadaan mabuk. Tapi tidak haram lagi. Lepas tu berlaku peristiwa gocok di kedai kopi. Kita guna bahasa kita, gocok kedai kopi orang Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni dua kumpulan yang baloh sebelum Islam. Bila masuk Islam, Aus dan Khazraj ni orang Madinah. Dua-dua ni kaum di Madinah. Jadi panggil Ansar. Mereka jadi molek. Bila pakat masuk Islam ni jadi comel. Tak baloh. Tapi satu kali dia tengah minum arak dalam kedai kopi. Minum arak ni dia mabuk lah. Pakat kecek kosi lah. Aus ni royak cerita kebanggaan kaum dia zaman dulu perang bunuh orang Khazraj. Khazraj pun lain angin kata, jawab kata. Balah-balah dalam kedai kopi berkatok. Berkatok dalam kedai kopi sampai berdarah. Sampai luka dalam kedai kopi tu berkatok sama sendiri. Bila berlaku peristiwa ni lah diturunkan ayat ayat tentang haramnya arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wa azlam rijsum min amali syaitan fasnalibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitani sampai akhir tu patut Tuhan kata fahal antum muntahun. Tidakkah mu ni nak berhenti bola minum arak kerana kesannya yang buruk. Kebermula pada situlah berlaku barulah arak ni diharamkan. Dan orang Islam bila turun ayat ni kalau duk tengah minum arak berhenti terus. Bila ayat ni dibaca, Nabi atau orang pergi baca. Kalau kita agak siar dalam TV dalam apa semua lah, pun istiharah pergi ayat turun ayat sikit-sikit kalau duk tengah minum berhenti. Kalau minum baru setengah gelas, letak gelas curah ayat arak tu. Tidak kata kalau kita berhabislah dulu. Kalau asal kita berhabis dulu tu. Muka akhir dah ni. Pakai curah lalu. Kalau ada lepaya, pecah payah. Siapa bandar Madinah tu kata riwayat, basuh beladung air arak. Pakai waktu tubik katok payah tu siapa beladung dalam bandar Madinah tu dengan arak yang dicurahkan oleh orang-orang Islam. Berarti secara automatik tak minum arak tu.
Ini cerita-cerita yang ada ni nak ayat penurunnya Quran ni. Bapa Tuhan turun faraqnahu. Kami sengaja pecah-pecahkan ataupun turun sikit-sikit litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, supaya mu boleh baca slow-slow kau orang. Sikit-sikit dalam usaha membentuk masyarakat yang pertama tadi. Kemudian seterusnya Tuhan kata ni hak baru malam ni ayat 107, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu, sama ada kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tiada beriman, tidaklah menjadi hal. Kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera menumuskan muka dengan sujud dalam keadaan hibah dan khusyuk. Jadi Tuhan kata sini, dah dia berdepan dengan orang kafir yang tak saya terima Quran, tak saya terima Islam. Jadi Tuhan royak ke Nabi, jauh royaklah orang-orang ni, aminu bihi aw la tu'minu. Mu nak beriman pun boleh, mu tak saya beriman pun boleh. Islam ni tidak kuasa. Aku ni jus siapa yang Islam baca Quran, jadi atas mu lah. Tu'minu bihi, sama ada mu nak beriman dengan Quran ni, aw la tu'minu, ataupun tak sih. Kalau tu pilihan. Manusia hari ni pun lagu tu juga. Islam ni tidak mari nak paksa orang beriman. Cuma Islam ni mari beroyak, tegur gapo hak tak betul, kritik hak mana hak salah. Lepas tu royak kebaikan. Bila kita amal Islam, terima Islam. Jadi atas manusia nak terima. Tapi kita orang Islam ni tak boleh nak main lagu tu. Kita orang Islam dah ni kena terima. Jangan buat salah pula dalam baca ayat ni. Tak kita nak turut tak turut, tak boleh. Kita orang Islam ni sebab kita sudah mengucap dua kalimah syahadah. Syahadah tu macam sumpah setia kita. Bahawa kita masuk jadi askar. Askar ni dia ada sumpah, ada askar dia. Orang jadi polis ada sumpah dia. Orang jadi bomba ada sumpah dia. Yang kita panggil aku janji, kita panggil ikrar. Jadi cikgu ada ikrar dia sebagai cikgu. Kita kerja mana-mana ada ikrar kita. Jadi selagi kita duduk dalam jawatan tu, kita kena turutlah. Kita suka tak suka pun kita kena turut. Supaya kita jadi askar. Askar ni tak boleh rambut panjang, tak boleh sipir janggut. Jadi kita kena turut lah. Kok mana apa? Walaupun janggut tu sunnah, tapi dah kita jadi askar, kita kena turut. Kalau nak sipir janggut, masuk askar laut. Tentera laut bolehlah sipir janggut tu. Askar darat, askar lain tak boleh. Tu peraturan dia lagu tu. Jadi bila kita masuk Islam, kita ni terikat dengan aku janji kita, dengan sumpah setia kita. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak ni ayat ni tuju kepada orang tak beriman. Qul aminu bihi aw la tu'minu ni Tuhan suruh Nabi royak orang tak beriman. Orang kafir pada zaman tu. Dan juga orang kafir hak ada pada hari ni. Kita orang Islam dah ni, hak beriman dah ni, tak ada pilihan. Kita kena terima agama kita ni 100%, suka tak suka pun, puas hati tak puas hati pun kena terima. Patut atas kita lah, mampu ke tak mampu buat 100% ataupun tak boleh, itu kita dengan Tuhan. Kalau kita buat comel, alhamdulillah, esok boleh kedudukan yang baik. Sebaliknya kalau kita buat tak comel, tak boleh buat support Tuhan nak, kita tangguhlah esok. Kita tak boleh nak nyalahkan siapa-siapa dah. Sebab semua ni mari atas diri kita. Mari atas diri kita. Jadi orang ni yang Tuhan masuk ni, dalam ayat ni, nak beriman boleh tak sih beriman kepada orang bukan Islam. Tapi Tuhan royak juga, mu beriman kau tak beriman kau kafir ni, orang hak dulu pada mu, hak yang berilmu, yang terima wahyu Allah Subhanahu taala ni, semua mereka ni dalam tafsir disebut menumuskan muka. Tumuh muka maksudnya sujud. Tumuh, dia guna bahasa Kelantan. Tumuh kalau kita rebah sembah muka dia panggil tumuh. Tak, tidak gitu ya? Tumuh. Jadi dia sebut sini menumuskan muka dengan sujud. Iaitu orang beriman ni, yang percaya kepada Quran ni, antara tanda dia ialah dia menundukkan mukanya di atas latar ataupun di atas bumi sebagai tanda hibah dan khusyuk. Maksudnya ayat ni salah satu ayat sejadah lah ni. Kita dah biasa dengan sejadah ni, Hamim, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Tapi dalam Quran ni ada 17 tepat yang kita disunatkan sujud sejadah. Dia panggil sujud tilawah. Salah satunya ni dalam ayat ni. Idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera menumuskan muka dengan sujud.
dalam keadaan hibah dan khusyuk. Di bawah ni dia tulis, yakni kamu sebagai kafir musyrik jahil tidaklah menjadi hal sama ada kamu beriman kepada Al-Quran atau tidak. Kerana orang-orang yang berilmu dari ahli kitab yang telah mengetahui akan kebenaran Al-Quran sebelum itu lalu memeluk Islam akan segera bersujud memuji Allah Azza wa Jalla apabila sahaja mereka mendengar Al-Quran dibacakan kepada mereka. Jadi orang yang ada terima baca dengan wahyu tu, macam contohnya di zaman Nabi tu di Madinah tu ada beberapa orang pendeta Yahudi. Pendeta, sebab orang Yahudi ramai di Madinah, orang Kristian tak ada. Orang Kristian ni duduk di Najran, di luar daripada Madinah. Orang Yahudi ni beberapa orang masuk Islam. Wahab bin Munabbih, Ka'ab bin Al-Ahbar, tu antara yang masuk Islam tu. Abdullah bin Salam ni antara pendeta Yahudi yang masyhur. Terutamanya Abdullah bin Salam ni orang yang dihormati oleh orang Yahudi. Tapi dia akhirnya masuk Islam. Bila dia temu dengan Nabi, dia dengar Nabi baca Quran, dia dapati hak Nabi ayat tu serupa dengan ada dalam kitab Taurat. Sebab dalam kitab Taurat ni telah disebut tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Sudah disebut dalam Injil pun sudah disebut benda ni. Tapi macam saya kata tadilah, orang-orang Kristian dan orang Yahudi dia memberi tafsiran yang salah. Dia tafsir salah. Sebab tu dia tak terima Nabi Muhammad. Tapi hak disebut itulah sebenarnya apa yang Tuhan janjikan, kedatangan Nabi akhir zaman. Dan bukan dalam kata Taurat dengan Injil saja. Kalau kita baca dalam tulisan kajian orang ni, antaranya ada dalam kitab-kitab lama zaman dulu, agama-agama lama sudah disebut. Antaranya agama Hindu sendiri pun sudah ada disebut benar dalam kitab tak ingat dalam kitab apa dalam Hindu tu ada disebut tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dia beri gambaran secara simbolik. Tapi bila ditafsirkan oleh orang yang objektif ni, pakar-pakar, dia pelagar tu dengan peristiwa Nabi kita Muhammad SAW betul. Dan ada satu buku tu dia tulis oleh seorang Hindu, saya tak ingat nama kata, Profesor Gapo ni. Dia ni Hindu, dia tak masuk Islam sampai sudah, tapi dia buat kajian. Dia nak tahu betul kalau Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Jadi dia buat kajian dalam agama Kristian, dalam agama Yahudi, dalam agama Hindu dan beberapa agama yang lain. Dan memang ada disebut secara simbolik tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dan bila dia pelagar gambaran-gambaran yang disebut dalam kitab-kitab ni memang sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dia tulis buku lah dalam bahasa Inggeris. Tapi dia sendiri tidak masuk Islam waktu saya. Tapi dia sebut. Sebab saya tak ingat nama buku tu. Jadi itu contoh. Jadi tu ayat sama ada mu orang kafir ni mu berimeh ke tak berimeh, orang hak dibuka hatinya oleh Tuhan ni terima kedatangan Nabi dan Islam ni dengan baik. Kemudian seterusnya wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Serta mereka menegaskan bila mereka tunduk sujud dalam keadaan hibah dan khusyuk itu, mereka menyebut serta mereka menegaskan dalam sujudnya, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mana janji Tuhan itu, sebab dia bila dia baca kitab suci dia nampak kebenaran itu dengan kelahiran Nabi Muhammad ini. Terutamanya orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu. Kemudian wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Dan mereka bersegera menumuskan mukanya dengan sujud itu sambil menangis. Sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Ni ayat ni lah, ayat sejadah ni. Ayat sejadah ni khusyu'an ni dia ada tanda kan dalam Al-Quran tu. Tanda ni ni tempat untuk sujud. Sekali lagi ditegaskan tentang sujud kerana berlainan sebabnya. Sujud yang pertama kerana bersyukur tentang terlaksananya janji Allah. Dan sujud yang kedua pula kerana kesan pengajaran Al-Quran itu menambahkan mereka dengan ilmu dan keyakinan, serta sehingga tenang tenteramlah dan khusyuklah hati mereka. Jadi sini dia ayat cerita orang-orang yang berimeh dengan Nabi ni, terdiri daripada pendeta-pendeta ni, dua kali sujud. Pertama sujud kerana bersyukur tentang kebenaran apa yang mereka jumpa dalam kitab suci mereka. Yang kedua pula dia sujud kerana dengan mengkaji Al-Quran itu menambahkan lagi ilmu dan keyakinan. Dan memang Quran ni kalau kita betul-betul baca dengan molek, kalau kita pelagar dengan gapo kita tengok,
apa yang berlaku dalam sejarah, kita akan nampak kebenaran dan kehebatan Quran itu lebih daripada kita baca biasa. Sebab itulah kita digalakkan baca Quran ni dengan faham. Bukan baca nak cari pahala saja. Walaupun tidak salah, kita baca nak cari pahala, iaitulah Nabi kata satu huruf satu pahala 10. Kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 dah. Alif tu 10, lam 10, mim 10. 30 dah pahala. Tidak salah kalau kita baca Quran ni nak cari pahala, macam baca Yasin, malam Jumaat ni kita Melayu baca malam Jumaat lah. Kita baca Yasin ni walaupun tutup teh hadis sebenarnya ialah surah Al-Kahfi. Tapi tidak salah. Tapi hak lebih besar lagi, kita baca Quran ni dengan faham. Sebab tu kalau kita duduk baca doh Yasin malam Jumaat, kita naik sikit lagi faham baca makna yang ada dalam Yasin. Kadang-kadang kita 10 tahun dah duduk baca Yasin malam Jumaat. Sampai balas kata email, kita email tak si baca Yasin malam Jumaat. Tapi kita diri tak faham maksud. Tak dapat pengajaran, tak dapat petunjuk daripada Yasin. Sedangkan dalam Yasin ni kalau kita baca betul-betul dengan faham, tak ada orang yang tak siap berjuang Islam. Tak ada orang yang akan bercanggah dengan perjuangan Islam kalau dia betul-betul faham Yasin. Tapi hari ni kadang-kadang hak baca Yasin tak berhenti, itulah hak jadi musuh yang utama kepada usaha-usaha untuk menegakkan Islam dalam masyarakat. Dia baca Yasin tak berhenti. Ada gapo-gapo baca Yasin, nak hajat gapo baca Yasin, ada balo gapo baca Yasin. Tapi kerana dia tak faham Yasin hak dia baca, dia tak faham kandungnya itu, akhir dia ni jadi orang yang utama hak melawan dengan usaha-usaha untuk menegakkan Islam. Ini masalah kita hadapi dalam hidup. Sebab itulah kita kena pergi kepada faham. Baca biar faham. Dengan faham itulah kita menambahkan lagi keyakinan kita kepada Islam, dorongnya kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja baca. Hak ni kita kena naik sikit taraf kita orang berimeh ni. Sebab orang Melayu ni baca Yasin ke apa, kita puji. Hak tu tak boleh tinggal. Kadang yang marah kita tak baca Yasin ni, dan dia ingat mulut Yasin ni. Kita kadang-kadang ustaz setengah-setengah tak ingat mulut. Tapi tak faham. Masalah tidak faham. Bulan puasa kak tadarus Quran habis 30 juzuk. Kadang-kadang 2 kali habis, setengah tu 3 kali habis. Ada hamba pernah jumpa orang 3 kali khatam Quran bulan puasa. Dia ambil 10 hari. Hebatlah. Tapi kak tu masalah dia. Dia tak boleh terjemuh apa yang ada dalam Quran itu dalam diri dia, dalam kehidupan harian dia. Dia tak boleh faham tu. Sebab dia hanya mencari pahala. Cari pahala nak berhabis. Jadi kita tak boleh duduk takat tu. Tak boleh duduk setakat nak pahala ya. Tak padai. Tak padai. Jadi kita kena pergi. Sebab Tuhan waktu Quran ni bukan hanya sekadar mencari pahala. Tapi tujuan yang paling utama ialah hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Nak jadi orang takwa yang sebenar-benarnya, kena rujuk pada Quran. Kena amal ajaran-ajaran Quran, barulah kita menjadi muttaqin. Bila kita menjadi muttaqin, tempat kita dalam syurga tu terjamin. Sebab orang masuk syurga ni Tuhan sebut muttaqin. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Tu Tuhan sebut orang yang bertakwa ni mendapat kejayaan esok. Gapo dia masuk dalam syurga. Ada tamu-tamu yang penuh dan sebagainya. Hak ni janji Tuhan. Bila kita masuk dalam kategori ataupun dalam golongan muttaqin, automatik dah kita ni dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Nak jadi muttaqin ni lagu mana? Rujuk Quran. Pemikiran kita, tutur kata kita, amal perbuatan kita, kegiatan hidup kita mesti berlandaskan ajaran Quran. Dibimbing oleh Quran. Barulah kita boleh jadi muttaqin. Tidak kalau bos takat semaya saja, puasa saja, belum tentu kita jadi muttaqin. Sebab tu kita tengok ada orang rajin semaya, pakai piyah ke apa, tapi beli nombor ekor. Tak boleh beli kota baru, pergi beli Terengganu dulu. Masa Terengganu jual. Masa nak pergi beli tu kat buh piyah dalam baju. Tubik kedai ekor, buh piyah atas kepala. Ni awak pakai piyah. Semaya tak tinggal, tapi nombor ekor tak berhenti. Itu nak royak. Jadi semaya dia tak tinggal, tapi terlibat dalam perbuatan yang bercanggah dengan agama. Mana kita tak siapa lagi tahap muttaqin. Muttaqin itu penting. Jadi nak muttaqin ni bukan setakat semaya best saja, bukan setakat puasa saja, bukan setakat baca Yasin saja,
Tapi pemikiran kita, jiwa kita, tutur kata kita, kehidupan harian kita, semuanya kena betul dengan Quran. Kena sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita boleh menjadi muttaqin yang sebenar. Kalau tidak, masalah kita. Dah orang semaya ni ramai masuk neraka. Dalam Quran dia sebut kan, fawailun lil musallin. Celakalah orang yang semaya. Ada tafsir yang menyebut neraka wil bagi orang yang semaya. Orang semaya pun masuk neraka. Itu dia sebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Semaya dia nyo. Tapi Tuhan janji neraka dia. Celakalah dia. Berat tu. Makna kalau semaya saja-saja semaya, tak cukup lagi bagi kita nak menyelamatkan daripada azab Tuhan. Tu nak penting, so kita ingat situ. Jadi sebab itulah kita ni kena betul banyak. Semaya itu asah. Tapi biarlah hidup kita ni lepas pada di luar semaya kita menepati ajaran Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu paling penting. Kemudian seterusnya dikata ayat 110, qul Allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankan dia, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. Jadi ini Tuhan ajar kita ni melalui Nabi, ajar kita apa dia? Serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman. Maksudnya kalau kita ambil ialah maksudnya bila kita ada gapo-gapo hajat dalam hidup kita ni, keperluan kita minta dengan Tuhan. Tu masuk kalau kita ambil masuk umum. Sebab tu Tuhan kata panggillah nama Allah ataupun Ar-Rahman. Maksudnya kalau kita ada keperluan gapo-gapo, kita boleh minta dengan Tuhan. Tak payah minta dengan orang lain. Tak payah minta dengan makhluk. Tak payah gantung kepada siapa-siapa, kita minta terus dengan Tuhan. Dan sebab dalam ayat Tuhan kata, dalam ayat lain Tuhan kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah SWT mempunyai nama-nama yang comel. Fad'uhu biha, maka mintalah dengan nama-nama Tuhan. Iaitu dalam hadis, satu hadis riwayat Muslim, Tuhan Nabi kata lillahi tis'ah wa tis'una asman. Allah Subhanahu Wa Taala ada 99 nama. Ada 99 nama Tuhan. Man hafizaha, siapa yang hafal nama ni ataupun jaga nama ni, dia akan masuk syurga. Kalau kita baca dalam huraian-huraian ulama, nak ayatnya Tuhan awak mari 99 nama ni sifat dia. Bukan Tuhan tu banyak. Dia jangan salah faham. Orang bukan Islam dia kata guana ni. Sekali nama Allah, selagi nama Ar-Rahman. Sebenarnya nama Tuhan asasnya ialah Allah. Hak lain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, siapa As-Sabur tu 99 nama itu sifat Tuhan. Sifat yang ada pada Allah. Sebab tu disebut Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah As-Sabur, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus. Tu maksud dia gitu. Supaya kita kata Mamak, nama ni Mamak. Mamak ni dialah orang baik. Mamak ni lah orang debel. Mamak ni lah orang pemurah. Mamak ni lah orang cerdik. Mamak ni lah orang hak suka tolong orang. Mamak belaka, dia seorang ya. Tapi dia ni lah orang ju. Dia ni lah orang suka tolong orang. Dia ni lah orang cerdik. Dia ni lah orang kaya. Dia ni lah orang segak. Dia. Tu maksud dia. Jadi Allah ni, Tuhan nak ayat sifat dia ni, gambaran Tuhan supaya kita nampak, dia mari 99 nama. Ar-Rahman duduk dengan dia, Ar-Rahim duduk dengan dia. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan kata Qulidullah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mengguna nama mana-mana pun hak Tuhan belaka. Ada ulama sebut, dia kata kalau kita faham maksud ni ialah bila kita ada ajak, kita pilih salah satu daripada nama Tuhan. Kita pilih daripada salah satu nama Tuhan tu, kita guna nama tu untuk memohon ajak kita. Contohnya gapo?
Kalau kita nak murah rezeki, salah satu nama Tuhan Ar-Razzaq. Kita boleh guna ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Kita minta tu supaya Tuhan beri rezeki kepada kita. Kalau kita nak gapo lagi, nak supaya Tuhan berikan kesian kepada kita. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kalau kita nak selamat kehidupan kita, rumah tangga kita, anak bini kita, ulama kata kita boleh ambil nama As-Salam. Tuhan ni salah satu nama Tuhan As-Salam. Ya Allah ya Salam, ya Allah ya Salam. Nak perhidup hati kita, kita baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dan ya Hayyu ya Qayyum antara nama yang Nabi ajar kalau kita ada masalah dalam hidup, ada kesulitan, ada masalah, ada tekanan berat, antara hadis Nabi ajar dalam satu hadis, baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ni hak rekah, ada sikit panjang lepas ni saya sebut. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Wahai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdiri sendiri, bi rahmatika dengan rahmat engkau lah, astaghiitsu, aku minta tolong. Ni semua dalam semua keadaan. Dia panggil doaul karbi. Dalam hadis tu dia panggil doaul karbi, doa bila kita ada masalah. Masalah hutang, kau masalah rumah tangga, kau masalah gapo pun, ni antara doa yang Nabi ajar, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Astaghiitsu. Ada satu hadis yang panjang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Waktu panjang sikit. Waktu cari ustaz lah lepas ni, cari mana-mana ustaz, so dia tulis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ni panjang sikit. Tapi Tuhan Nabi ajar dalam hadis ni, bila kita ada masalah, ada kesukaran, ada tekanan, kita baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Tu ayat Nabi ajar. Jadi kita menggunakan nama-nama sifat-sifat Tuhan. Kita nak gapo lagi? Kita nak gapo lagi, tengoklah 99 kok mana hak sesuai dengan keadaan kita. Kita nak suruh Tuhan buka hati kita dengan ilmu. Ada ulama kata baca ya Fattah, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Ni ya Fattah ni suruh buka. Ada ulama kata kalau kita pagi-pagi lepas mai subuh letak tangan di dada. Dada kita ni baca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah dengan jumlah-jumlah sikit. Waktu hamba tak ajar lagi malam ni jumlah berapa. Waktu kena buat pisau dah. Dia ada jumlah-jumlah dia. Dia baca ya Fattah Tuhan akan buka hati. Tuhan akan buka hati untuk ilmu, untuk hidayah, dan mudah apa ni terima. Kalau kita dengar orang ngajar, kalau kita dengar apa-apa mudah ingat. Ataupun nak tambah ilmu ya Alim. Tapi orang comel kata ulama ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Kait selalu dua tu. No ayat ni nama-nama tu kalau kita pandai guna. Sebab tu tak perlu dah bodoh pergi tempat khamak, kau nak pergi apa kubur kau gapo cari susah, tak perlu kita ni. Nabi dengan Quran ni ajar belaka kita yang pasal tak jumpa. Ikut dia nana waktu pergi cari tok bomo tu, cari gapo tak tahu gapo satu, ikut dia. Pasal kita tak jumpa dalam agama kita sendiri. Mula kalu lah kita cari tempat orang tak kena. Sedekah ada dah. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Amal nama Tuhan ni kan banyak perkara kita boleh dapat. Banyak perkara tu boleh dapat. Ada setengah ulama tulis nah kitab. Imam Ghazali sendiri tulis kitab Al-Maqsadul Asna fil Asma Al-Husna. Dia royak cerita tentang kelebihan-kelebihan 99 nama Tuhan. Dia royak makna dulu ni, nama ni makna dia. Lepas tu gapo khasiat dia. Kalau kita amal ni lagu ni gapo kita boleh. Ada kitab, dah bukan Imam Ghazali seorang, beberapa orang ulama ada tulis kitab-kitab ni khasiat tentang nama-nama Tuhan. Jadi kita ni duk mengarut tak tu kalau pergi rata cari barang hak patutnya kita tak cari. Barang ada dah. Sebab tu ayat ni tu kata qul Allah awidur rahman. Sebutlah nama Tuhan ataupun sebut nama Ar-Rahman. Dah ada ulama kata kalau kita ada masalah, ada gapo kan, tiga yang kita kena amal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Banyak hak ni kita baca. Insya-Allah molek kehidupan kita ni. Tuhan akan molek kehidupan kita ni, Tuhan akan mudah kehidupan kita. Jadi itu antara maksud-maksud yang kita sebut. Bawah ni dia royak
Semasa kaum kafir musyrik mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam doanya, ya Allah ya Rahman, mereka merasa pelik lalu berkata, Muhammad mendakwa bahawa dia menyembah satu Tuhan, tetapi sekarang dia menyebut nama dua Tuhan. Lalu turun firman Allah Ta'ala ini menerangkan bahawa Allah dan Ar-Rahman ialah nama-nama Tuhan yang Maha Esa, yang mana sahaja disebutkan adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai nama-nama yang baik lagi mulia. Sebenarnya nama-nama Allah amatlah banyak, sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tiap-tiap satu dari nama-nama Allah itu mengandungi makna yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya, yang menerangkan sifat-sifatnya yang sempurna dan tidak ada bandingannya. Misalnya Ar-Rahman yang amat pemurah, Ar-Rahim yang amat mengasihani, Al-Qudus yang maha suci, Al-Wahid yang maha esa, ya Ar-Razak yang melimpahkan rezeki, Zul Jalali wal Ikram yang mempunyai segala kebesaran dan kemuliaan. Jadi tengok ayat lagu tu, kelebihan-kelebihan nama Allah SWT ini. Jadi kita ingat ni, kita boleh ambil fadilah ni. Kemudian Tuhan kata, bila kita berdoa ni, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Bila kita berdoa ni jangan terlalu kuat sampai turik telinga orang. Ni setengah tegak, ya Allah ya Rahman, sebutin masjid suara dia. Tak boleh lagu tu. Ataupun senyap doa sampai tak bunyi. Orang boleh pakai waswah tu email ni baca berapa tak tahu. Tapi Tuhan kata, wabtari baina zalika sabila, sederhana, tidak terlalu kuat sehingga turik telinga, tidak terlalu kohor siapa orang tak dengar. Jadi ingat doa ni kena sederhana, supalah kita semaya pun bila kita semaya hak jahar tu bacalah dengan sederhana. Sebab tu tidak digalak kita bangun qiyamul lail kita pasal speka qiyamul lail ni tidak galak. Kita semaya 5 orang ya, sebutir kapung terkejut, budak kecil pun teriuk, pasal speka pula tak menasabah. Tidak digalak bukan kata salah. Dia benda-benda gini patut kita buat. Kita masjid, semaya dalam masjid lah, tak payah guna speka, baca untuk dalam orang pakat dengar belaka. Tapi ada setengah orang, ada dulu tak cerita lama, koridor Kota Baru, budaknya juru nya bangun pukul 3 pagi maya tahajud di surga, sore-sore dia pasal speka, habis sebutir perumahan terkejut. Dan sebutir duduk kawasan perumahan, pasal speka pula derah, habis meta, terkejut habis pukul 3 pagi. Gaya-gaya hambuk dia orang. Dia tak tahulah gapo tujuan dia, tapi tak kena lagu. Dia semaya sore-sore dia ya. Jadi geger di satu perumahan di Kota Baru tu jadi isu. Orang jadi kecek uduh pula. Tetap orang hok bangun semaya tahajud qiyamul lail. Jadi kita buat ni pun agama ni benda sedek-sedek molek. Sebab tu Tuhan kata sini wala tajhar bis salatika wala tukhafit biha. Hak Tuhan nak apa? Wabtari baina zalika sabila. Ambil tengah-tengah sedek-sedek molek. Kita jadi tu email kalau semaya jahar biarlah baca kita tu orang dengar. Makmum dengar. Ada setengah orang bila jadi tu email dia tak akan speka, hak tempat tak ada speka. Makmum pun tak dengar. Semaya dengar. Siapa tak makmum tak tahu nak amin masa mana. Masalah juga. Jadi kena jagalah. Tapi lah ni kebanyakan pakai speka tak apalah. Tapi ada setengah hamba pengalaman hamba diri lagu tu. Dia jadi tu email, muka orang beralu juru kan. Kita pun tak dengar. Hak duduk belakang dia dengar hak ni hak sah. 4-5 sah lagi. Tak apa dengar dia kata Allah Akbar pun tak bunyi. Nak takbir intiqalah dia tu nak pindah satu rukun orang belakang pun tak dengar. Hak tu bocah habis jemaah. Tak boleh juga lagu tu. Ni maksudnya tak boleh kohor doa, tak boleh derah doa. Ni setengah pula derah doa. Makmum 3 orang ya. Dia baca sebutir masjid. Suara dia tu derah, tak kena juga lagu tu. Jadi Islam ni nak ajar sederhana tu penting. Gapo-gapo pun sederhana. Sederhana tu itulah ajaran agama. Ni masuk. Siapa pekat doa pun tak boleh nak bertepik. Tak boleh nak berderah. Baca sedar-sedar molek. Dalam satu hadis tu Nabi tegur seorang sahabat baca derah. Nabi kata Tuhan kamu panggil itu tidak tuli. Nabi kata Tuhan kamu duk panggil itu tidak tuli. Dia tidak tuli, tidak pekok. Nabi tegur siapa lagu tu. Kasarlah kalau kita kak. Nabi dia kata
Mu duk panggil Tuhan tu tidak tuli, tidak pekok. Bapa ibu siapa duk bertepik je. Tu maksudnya lagu tu. Jadi itu penting. Benda-benda gini kadang-kadang kita tidak cermat dalam agama kita, sehingga kadang-kadang menimbulkan fitnah. Disebut sini dalam permulaan Islam semasa Rasulullah SAW mengerjakan ibadat di Mekah dengan bersembunyi, baginda dilarang menyaringkan baca sembahyangnya kerana mengelakkan gangguan kaum musyrik. Baginda juga dilarang membaca dengan perlahan kerana yang demikian tidak dapat didengar oleh sahabat-sahabat baginda yang turut sembahyang berjemaah. Lalu diperintahkan membaca dengan cara yang sederhana. Itu maksud dia. Akhir sekali ayat terakhir, wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz-zul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya, dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahannya, dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Jadi Tuhan ajar kita supaya sebut alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Ayat suruh kita ni memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Bawah ni dia ayat setelah itu lalu diterangkan cara memuji Allah Azza wa Jalla supaya rasulnya dan sekalian hamba-Nya sentiasa menyebut alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah sebagai bersyukur kepadanya atas segala nikmat-Nya yang tidak terhingga itu, kerana dialah Tuhan yang Maha Esa, tiada mempunyai anak sebagaimana yang didakwakan oleh kaum kafir, dan tiada sesiapa pun yang menjadi sekutunya dalam mentadbirkan seluruh alam, dan tiada pula memerlukan sebarang penolong, bahkan dialah sahaja yang wajib dibesarkan dan dimuliakan dengan sepenuh-penuhnya. Jadi ayat ni Tuhan ajak kita pertama kena memuji Allah SWT, dan Tuhan ayat sifat dia. Sifat dia apa? Pertama lam yattakhiz walada, Tuhan ni tak ada anak. Orang kafir tu kata malaikat ni anak perempuan Allah, itu salah. Sebab Tuhan ni tak ada anak. Anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, tak ada sebarang sekutu bagi Tuhan. Dia ni esa ya. Esa, orang Melayu kita kata esa, Tuhan yang esa. Sebab tu akidah kita dipanggil akidah tauhid, akidah yang esa, tak ada dua, tak ada tiga. Kemudian walam yakul lahu waliyyum minaz-zul, Tuhan ni pula tidak perlu kepada pembantu penolong. Tuhan boleh tadbir alam ni dengan kuasa, dengan kebesaran dia. Dia tak perlu orang lain mari tolong dia. Macam kita kan, kena ada orang pakak dengan kita ke apa. Tuhan ni tak ada. Kemudian Tuhan ni suruh kita wakabbirhu takbira, hendaklah kamu membesarkan Allah SWT dengan bersungguh-sungguh. Sebab tu antara kalimah yang besar Nabi kata ni, zikir yang paling utama ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni zikir yang paling utama. Dia duduk dalam cukup. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Ada pak tu dalam itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni pak ni tu, Nabi kata dalam hadis afdal, kalimah yang afdal sekali yang untuk kita ucapkan. Dah boleh mula hak mana dulu mana ke dia. Mula dulu ke dia itu atas kita. Cuma dalam amalan biasa kan kita start seperti Nabi ajarlah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni antara yang istimewa. Tu tak zikir yang paling baik. Yang paling baik sebab dia ada dalam itu tasbih. Sebab kita disuruh memuji, mensucikan Tuhan, subhanallah. Kemudian memuji Tuhan, alhamdulillah, dia panggil tahmid. Yang ketiga, royak Tuhan ni tauhid dia, tahlil la ilaha illallah. Lepas tu yang ketiga, yang keempat takbir, membesarkan Tuhan, Allahu akbar. Ni pak duduk dalam ni berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habislah perbincangan kita dalam surah Al-Isra. Cuma ayat 110 hingga ayat 111 ni dia panggil akhir surah Al-Isra ataupun penutup kepada surah Al-Isra. Nabi sebut dalam satu hadis, kalau kita baca dalam kitab Maksurat, iaitu Sunan Hasan Al-Banna,
ayat qul Allah awidur rahman ni, ayat 110 hingga ayat 111 ni antara ayat yang dimasukkan dalam maksurah wazifah al-kubra, disunatkan kita baca berdasarkan satu hadis yang mana sahabat menceritakan satu kali dia pergi perang, pergi dari satu peperangan Nabi, waktu petang Nabi suruh baca, ayat qul Allah awidur rahman sapalah akhir wa kabbirhu takbira. Bila dia amal ayat ni, dia kata sahabat cerita selamat, dia ni selamat daripada cedera, daripada gapo, dan kemudian dapat ghanimah, iaitu menang dalam peperangan itu. Ini antara kelebihan. Jadi kalau kita ada masa, bacalah ayat ni. Dan mengikut Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni salah seorang keturunan Nabi, masyhur dia ni, salah seorang, dia guru kepada Abu Hanifah. Imam Ja'far As-Sadiq ni bukan atau apa ni, Imam Zaid. Ja'far As-Sadiq ni atas lagi pada tu, Ali apa ni, ayah kepada Ali Zainal Abidin. Ja'far As-Sadiq ni dia salah seorang ulama besar dalam mazhab Syiah. Dia sebut dalam satu riwayat dia kata, kalau kita nak melindungi rumah kita, keluarga kita, harta benda kita daripada orang curi, pada waktu malam kita sebelum tidur baca ayat qul Allah awidur rahman sapalah ayat wa kabbirhu takbira 110 hingga 111. Baca tu malam-malam sebelum tidur, ataupun selepas main ngorek ke isyak, tapi molek sebelum tidur, lepas kita baca ayat kursi. Jangan tinggal ayat kursi, sebab ayat kursi ni besar lagi fadilat dia. Tapi Ja'far As-Sadiq sebut ayat ni dia panggil amanul lisar, iaitu ayat yang boleh melindungi diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita daripada orang jahat, termasuk utamanya pencuri. Jadi insya-Allah kalau kita amal ni, terkawal lah rumah tangga kita, harta benda kita. Kalau kita jenera ke apa pun, kalau orang nak khianat pun, insya-Allah tak jadi apa. Ini antara yang disebut oleh Imam Ja'far As-Sadiq dalam salah satu tulisan dia. Itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan tentang surah Al-Isra. Alhamdulillah kita habis. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah akan datang dengan surah Al-Kahfi. Salah satu surah yang dituntut untuk kita baca, terutamanya pada malam dan juga pada hari Jumaat. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima wa ihfazna bil islami qa'ida wa ihfazna bil islami raqida wa la tushmit bina aduwan hasida. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.